Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti biasa kita sama-sama mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan nama Allah. Mudah-mudahan kita dirahmati dan dibimbing oleh Allah, diberkati oleh Allah sepanjang kita bersama-sama pada pagi ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ij'alna min 'ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Marilah sama-sama kita merafa'kan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan semua kita sekali sama-sama sebut alhamdulillahi rabbil alamin, kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita kehidupan pada pagi ini, dan mudah-mudahan Allah terus memberikan taufik hidayah serta bimbingan rahmat kasih sayangnya kepada kita sepanjang kita hidup di muka bumi ini, sentiasa di dalam bimbingan dan jagaan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah tuan-tuan ya. Baik muslimin dan muslimat, kita menyambung pengajian kita mengenai dengan amalan-amalan yang besar pahalanya, yang bertujuan untuk kita mengumpulkan sebanyak-banyak ataupun semaksimum mungkin pahala di akhirat kelak tuan-tuan ya. Apakah bentuk-bentuk amalan yang besar pahalanya yang kita sebolehnya ataupun sedayanya kita berusaha untuk tidak meninggalkan amalan-amalan ini, kerana amalan-amalan inilah yang akan memberatkan lagi timbangan amal kita di akhirat kelak tuan-tuan ya. Baik, semalam saya tengok dalam komen kita ni ada yang bertanya, dia kata apa? Dia kata, Ustaz, bolehkah zikir dalam hati? Tuan-tuan tak? Kita sebut pasal zikir semalam tuan-tuan ya. Jadi antara zikir yang kita sebutkan semalam ada 5 zikir
yang menjadi masyhur, yang selalu disebutkan oleh Nabi SAW dan disebutkan oleh para alim ulama kita. Maka ada 5 zikir yang masyhur yang kita sebutkan semalam, ya. Saya ulang balik tuan-tuan, 5 zikir itu yang kita boleh amalkan bila-bila masa sahaja, tuan-tuan, ya. Yang pertama ialah zikir la ilaha illallah. Perbanyakkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak kelebihannya, tuan-tuan, ya. Khasnya bagi orang-orang yang rasa nafsu dia ni terlalu kuat untuk selalu menjatuhkan diri dia, ataupun kita rasa kita susah nak lawan hawa nafsu kita lah, maka perbanyakkan zikir la ilaha illallah itu ubat bagi nafsu, tuan-tuan, ya. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala ni bila dia mendatangkan kepada kita ujian, maka dia akan mendatangkan ubat bagi ujian tersebut, tuan-tuan. Bukan sekadar Allah mendatangkan penyakit zahir ni, penyakit wabak ke. Sebab tu Nabi SAW menyebutkan setiap daripada sakit itu ada ubatnya, tuan-tuan. Setiap daripada sakit itu ada ubatnya, termasuklah penyakit batin, tuan-tuan, ya. Penyakit dalaman kita, tentang nafsu jahat kita, tentang sifat-sifat mazmumah kita. Maka Allah telah memberikan kita juga ubat-ubat untuk mudah bagi kita melawan hawa nafsu, antaranya zikrullah. Maka zikir tu banyak. Maka zikir yang ulama sebut untuk memudahkan kita membunuh hawa nafsu kita, maka berbanyakkan la ilaha illallah, tuan-tuan, ya. Sehinggalah kita ni rasa mudah nak lawan nafsu, dan kita mula rasa tak seronok dengan perkara-perkara yang disukai oleh nafsu. Itu kata ulama, kata Syekh Abdullah, zikir la ilaha illallah sampai duka cita dengan dosa maksiat, tuan-tuan, ya. Sampai apa yang nafsu kita selama ni suka buat, kita jadi dah tak suka dah. Berubah, tuan-tuan, ya. Berubah hati kita daripada mudah cenderung dengan perkara yang disukai oleh nafsu, jadi benci kepada perkara tersebut, tuan-tuan. Sebab itulah ulama menyebut, bertaubatlah kepada Allah daripada sekalian dosa sehingga kita benci dengan dosa tu, tuan-tuan, ya. Taubat sampai benci dengan dosa, sampai tak suka dengan dosa, itulah tanda taubat kita diterima oleh Allah. Maka sebab tu, tuan-tuan, masa saya mula-mula mengambil jalan tarekat tasawuf, tuan-tuan, orang-orang yang mendalami pengajian tarekat secara khusus dengan guru-guru mursyid, tuan-tuan, maka sudah pasti untuk awal permulaan perlu dibersihkan tapak hati. Maka orang-orang yang nak bersihkan hati, nak bawa hati dekat kepada Allah, mula-mula guru kita akan bagi zikir la ilaha illallah tu. Tentang itu dari segi dia punya susunan, ya, susunan dia lah bagi orang-orang yang nak pergi kepada Allah. Nombor 1, dia kena sebut la ilaha illallah banyak-banyak. Kalau tuan-tuan jumpa dengan Syekh Abdullah, kan, guru kita semua termasuklah saya lah, tuan-tuan, ya. Kalau jumpa dengan Syekh, sama juga, Syekh akan pesan perkara yang sama. Syekh akan tanya kita lah, duka cita tak dengan maksiat sekarang ni? Kita ada rasa tak suka tak mata kita ni duk tengok benda bukan-bukan? Benci tak kita pada dosa-dosa maksiat? Ke kita buat dosa kita tak rasa apa? Syekh kata, kalau selagi mana kita tak kisah dengan dosa sama ada kecil atau besar, tuan-tuan, tak? Maksudnya kita pandang dosa ni macam perkara tak ada apa-apa, Syekh kata dengan kena la ilaha illallah banyak-banyak, itu ubat dia. Kalau tuan-tuan jumpa doktor, kan, sakit apa, pening kepala, ni Panadol, jangan makan ubat lain, nanti tak jadi, tuan-tuan, ya. Maka apa yang saya sebut dengan tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan jumpa Syekh, perkara yang samalah Syekh akan sebut kepada tuan-tuan. Dan kemudian bila mana sudah kita punya zikir itu selalu kita sebut sehingga kita dah tak suka dengan dosa, dia akan jadi macam tu, tuan-tuan. Sebab itulah kita banyak zikir. Sebab kelebihan zikir ni dia menghidupkan hati, tuan-tuan, dan melemahkan nafsu, tuan-tuan, ya. Kemudian, tuan-tuan, bila kita punya hati ni dah tak suka dengan dosa dah, lambat semayang pun kita rasa bersalah dengan Allah, tuan-tuan, tak? Duk mengadap TV pun kita rasa berdosa, lalai dengan Tuhan, tuan-tuan, tak? Pendek cerita ni, kita punya kehidupan ni tak ada suatu perkara yang kita tak ada satu perkara dosa lah yang kita suka nak buat ataupun bermudah-mudah kita nak buat. Kalau kita pergi keluar tu, tuan-tuan, nak pergi kedai ke, pergi pasar raya ke, kita sentiasa akan berjaga-jaga mata kita. Kita tak tenang nak buat benda bukan-bukan, nak perhati orang, perempuan dan sebagainya, bagi orang lelaki lah, tuan-tuan. Jadi pendek cerita, orang yang hatinya sudah hidup dan rasa tak nak buat dosa, bahkan sentiasa berjaga-jaga daripada melakukan dosa, sebenarnya itu tanda-tanda orang-orang yang bertakwa, tuan-tuan. Sebab tu orang bertakwa ni dia sentiasa menjaga diri dia, tuan-tuan. Jadi Syekh kata la ilaha illallah sampai jadi hati macam tu. Jadi bila kita kadang-kadang resah, ustaz, hati saya ni payah nak bimbing,
Nafsu saya ni selalu mengalahkan saya. Ubat dia la ilaha illallah banyak-banyak. Nak buat berapa banyak Ustaz? Buatlah sepanjang masa. Kan? Maksudnya ada masa kosong-kosong, zikirlah la ilaha illallah banyak-banyak setiap masa lah tuan-tuan ya. Baik, bila la ilaha illallah tu sudah sebati dan kita punya nafsu sudah berubah, ataupun maknanya kita ni sudah ada rasa resah gelisah dengan dosa, kata Syekh tuan-tuan ya, maka boleh zikir Allah Allah. Masa tu zikir Allah banyak-banyak. La ilaha illallah tu maknanya ganti. Bukanlah tak zikir la ilaha illallah tu. Boleh nak buat zikir tu, tapi zikir la ilaha illallah yang diperbanyakkan tadi ganti pula dengan diperbanyakkan Allah Allah pula. Sebab ketika itu hati kita sudah hidup dengan Allah, maka panggil Allah lah untuk kita semakin dekat dengan zat dia, tuan-tuan kita. Baik, jadi ada orang tanya kita semalam, zikir hati boleh Ustaz? Tuan-tuan. Baik, zikir hati ni bagus, sangat-sangat bagus. Bahkan bukanlah saya katakan boleh, itu sangat-sangat boleh tuan-tuan ni, bukan sekadar boleh, bahkan itu sangat-sangat baik. Sebenarnya tuan-tuan ni begini, zikir ni dia ada martabat-martabat dia lah, dia punya perjalanan-perjalanan tu. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Hikam Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, tuan-tuan tak, ataupun kitab-kitab ulama-ulama tasawuf kita yang besar-besar, tuan-tuan tak, Imam Ghazali pun sama, ada sebut perkara yang sama. Martabat zikir tu 5. Tuan-tuan ya, maksud martabat zikir tu 5 tu maksudnya orang-orang yang melalui jalan zikir ni, dia punya tingkatan-tingkatan tu 5 tingkatan dia. Maknanya kita ni zikir ni tuan-tuan bukan duduk atas maqam tu je, atas darjat tu saja, tuan-tuan tak. Macam kita dengan Allah juga, tuan-tuan tak. Kita beramal ibadat setiap hari ni bukan kita duduk maqam itu je. Kita ada darjat kita. Maka semakin lama semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Maka zikir kita dengan Allah ni pun dia ada dia punya tingkatan-tingkatan yang akan dilalui oleh orang-orang yang rajin berzikir. Sebab tu kalau orang tanya kita, Ustaz, zikir ni kemuncaknya apa? Tuan-tuan tak? Ni kemuncak zikir ni akhir sekali maksudnya kenal Allah lah. Makrifat, dipanggil makrifat tuan-tuan ya. Tapi tuan-tuan, maknanya nombor 5 ni sebenarnya dia punya maqam zikir nombor 5 ni tuan-tuan, kalau kita guna bahasa kita hari ni, tak zikir dah sebenarnya, dia tak berzikir dah. Tuan-tuan ya. Baik, saya cerita sikit lah tuan-tuan ya. Baik, zikir yang pertama, tingkatan pertama bagi orang-orang yang hatinya belum dapat berzikir dengan berterusan. Maksudnya hati ni kan, maksudnya kalau kita pejam mata, hati tu tak boleh zikir. Kan, maksudnya hati kita ni tak mampu nak jalankan zikir dengan sendiri. Maksudnya kalau kita nak zikirlah hati tu, dia lari je. Tuan-tuan tak? Kalau dari segi tasawufnya, maksudnya hati tu belum berjalan. Tuan-tuan ni. Jadi ini memang perjalanan ataupun kita kata ilmu pengetahuan yang memang semua orang yang salik, yang berguru dengan guru mursyid akan diterangkan maqam-maqam ini, tuan-tuan ya. Macam saya sendiri pun, maksudnya saya bukan sekadar belajar tasawuf ataupun sekadar mengajar, belajar dan mengajar, tetapi saya mengikuti jalan tasawuf secara serius, secara khusus, dengan mengikut kepada perjalanan guru. Maksudnya ada guru bimbingan kita secara khusus lah tuan-tuan kita. Bukan sekadar dengar-dengar kemudian tinggal, tak. Maksudnya secara khusus dan menekuni guru dan terus mengikut jalan-jalan yang telah dibawa oleh guru lah tuan-tuan. Maksudnya kita serius, taklah kita ni maksudnya orang kata apa, sekadar kita nak tahu-tahu ke tak, memang kita berjalan sungguh-sungguh lah tuan-tuan kita. Jadi memang Syekh terangkan perkara-perkara begitu kepada kita yang berjalan kepada Allah ni tuan-tuan ya. Jadi kata Syekh, bila mana kita zikir la ilaha illallah tu nak matikan nafsu. Kemudian bila mana kita nak menjadikan hati kita ni hidup dengan Allah dengan zikir yang berjalan, yang mana kita memang dituntut dalam Al-Quran untuk ingat Allah sepanjang masa, tapi kita kadang-kadang tak mampu. Jadi sebab tu dia, maksudnya dalam pengajian tasawuf ni dia ada strategi dia. Dia ada susunan-susunan perjalanan tu, ataupun dia ada manhaj-manhaj dia, syllabus dia, untuk kita ni bila berjalan kepada Allah ni mencapai perkara-perkara yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan, kita macam hari ni juga kalau kita sakit, kita jumpa doktor kan. Doktor ni dia pakar bahagian perubatan. Maka kita dalam perjalanan kita kepada Allah, kena carilah guru-guru yang membimbing kita kepada Allah ni, guru-guru mursyid lah. Dalam pengajian tasawufnya disebut begitu tuan-tuan ya. Maka tuan-tuan, memang Al-Quran itu menyuruh kita supaya kita ni selalu ingat Allah. Yang mana Allah kata apa dalam Al-Quran? فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Bila kamu telah selesai solat, tengok kata Allah apa? فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ. Bila dah selesai kamu lakukan solat, فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Ini perkara yang kadang-kadang kita tak buat.
Sebab apa kita tak buat kan? Sebab perkara ni tak wajib dah. Perkara ni sunat. Sebab tu tuan-tuan, tanda seseorang itu benar-benar nak dekat diri kepada Allah, dia akan banyak buat perkara sunat. Tuan-tuan ni. Sebab perkara sunat ni Allah tak wajibkan. Tuan-tuan tak? Maksudnya siapa buat dia dapat, siapa tak buat pun dia tak ada apa-apa. Tapi orang-orang yang ikhlas nak pergi kepada Allah, maka tanda dia sunat tu yang dia akan buat banyak-banyak. Tuan-tuan tak? Sebab dia nak kepada Allah sungguh-sungguh. Kalau dari segi Allah, Allah memang nak kita dekat dengan dia. Sebab Allah nak bagi kita kebahagiaan hakiki, yang mana hati kita dekat dengan dia, hati kita mengenal dia, itulah kebahagiaan yang hakiki. Tapi manusia dia tak nampak duduk dengan Allah, itulah kebahagiaan hakiki. Jadi dia tinggalkan Allah dalam hati dia, jadi dia bawa hati dia dekat dengan dunia, dekat dengan harta, dan hati dia gersang. Jadi dia mengejar semua perkara dekat dunia ni, dia nak dapat bahagia, dia nak seronok. Tapi keseronokan dunia sementara, dia meninggalkan Allah, itulah hakikat kebahagiaan yang sebenar, tuan-tuan ya. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala panggil kita untuk dekat diri dengan dia. Kata Allah dalam Quran, ayat Quran, Allah kata, selesai solat, maka ingatlah Allah banyak-banyak hari kiamat. Bangun je zikir dah. Tuan-tuan. Jadi berjalan dah hati kita dengan Allah. Sebenarnya tuan-tuan, inilah rahsia wali-wali Allah. Yang mana wali-wali Allah ni, rahsia besar mereka adalah zikrullah. Tuan-tuan. Maksud saya rahsia besar mereka, maksudnya apa? Macam mana mereka tu sampai tahap wali. Macam mana mereka tu diberikan oleh Allah ilmu-ilmu yang luas, pengetahuan yang luar biasa, akal yang cerdik. Di mana punca Allah mengurniakan segala-gala itu? Bagaimana mereka dinaikkan darjat martabat yang tinggi? Di mana punca? Zikrullah. Itu sebenarnya tuan-tuan. Sebab tu kita katakan, orang-orang yang nak dekat diri kepada Allah, maka rukun yang wajib, yang paling utama bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh nak kepada Allah, tak boleh lari, mesti kena ada zikir. Maksudnya apa? Kena hati sentiasa zikir. Maka dalam zikir itulah akan dikurniakan oleh Allah pelbagai-bagai anugerahnya, tuan-tuan. Bukan kita nak jalan atas air, tuan-tuan. Bukan kita nak terbang atas langit. Bukan kita nak dapat pangkat dunia, dapat berpuluh-puluh ribu sebulan tu, bukan. Kita nak kenal dia lah. Kita nak jadi kekasih dia. Gitulah tuan-tuan ni. Jadi maksudnya orang-orang yang banyak zikir, Allah berikan dia anugerah-anugerah yang besar. Anugerah-anugerah apa? Anugerah-anugerah maksudnya mengenal dia lah, tuan-tuan ni. Ilmu-ilmu pengetahuan tentang dia. Jadi orang biasa Allah tak bagi, tuan-tuan lah. Adapun nikmat dunia, kafir ke munafik, Allah bagi. Tapi nikmat iman, nikmat mengenal Allah ni, orang-orang yang banyak zikir sahaja. Jadi di sini bergantung kepada seseorang yang betul-betul hatinya ikhlas nak kepada Allah, maka dia perlu banyak zikir kepada Allah. Maka Allah sebut, hendaklah dia banyak mengingati Allah lepas solat. Habis je bagi salam, kata Allah, sambung ingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan baring. Maka ulama membahaskan tentang perkara ni. Kata ulama, Allah nak kita zikir sepanjang masa. Jadi kiasannya Allah sebutlah berdiri, duduk dan baring. Maksudnya kita ni kan memang sentiasa berdiri, memang sentiasa duduk. Jadi apa jua keadaan kita, kita ingat Allah, tuan-tuan dan baik. Jadi kadang-kadang hati kita ni tak berjalan. Dia belum nak berjalan, enjin tak running lagi, kata Syekh Abdullah. Gitulah tuan-tuan. Maka sebab tu orang-orang yang duduk depan Syekh, Syekh bimbing lah macam mana nak bagi hati tu berjalan supaya boleh ingat Allah. Maka tu yang melalui 5 martabat zikir tu, tuan-tuan ya. Maka awal zikir yang kita nak perbanyakkan la ilaha illallah tadi. Sebab dia gini tuan-tuan, zikir ataupun kita punya sebutan tentang Allah, ingatan kita kepada Allah, takkan boleh kita masukkan dalam hati kita selama mana hati kita ini suka dengan dosa, suka dengan nafsu. Maka hati ni, orang kata hati yang telah terpalit ataupun hati yang telah berpaling daripada Allah. Maka nombor satu, kena baiki hati ni dulu. Kena tarik dia supaya kembali pada Allah dulu. Maka sebab tu kalau duduk depan Syekh, la ilaha illallah dulu banyak-banyak. Nak bagi hati ni balik kepada Allah dulu. Tuan-tuan, selagi mana dia banyak dosa, dia tak akan berjalan lah. Sebab tu kita ni, maknanya amanah besar kita dekat muka bumi ni, kita nak jaga rahsia hati ni. Yang mana hati ni lah tempat kita mengenal, tempat kita dikurniakan iman yang kuat. Maksudnya hati ni bekas, bijana bekas yang Allah akan berikan segala-gala tentang diri dia, makrifat ke, kenal iman, takwa, sifat mahmudah, semua dekat sini. Sebab tu nak kena bersihkan hati ni sebagai amanah yang besar. Yang hari ni sebenarnya yang kita sedang jaga ni, yang paling besar adalah menjaga hati kita.
Dan di situlah tempat syaitan juga selalu curi supaya hati ni jangan ingat Allah banyak-banyak, ingatlah perkara-perkara lain, supaya bila hati ni kotor, syaitan mudahlah nak bawa seseorang itu jauh daripada Allah dan melakukan maksiat dan sebagainya, tuan-tuan. Baik. Jadi awal perjalanan zikir kepada Allah itu, tuan-tuan, maka perjalanan awal paling utama sekali sebelum nak pergi kepada hati, maka zikir pertama dipanggil zikir mulut. Itu martabat pertama sekali, zikir mulut. Kenapa kena zikir mulut, Ustaz? Sebab hati tak jalan lagi. Tuan-tuan, maknanya zikir mulut ni dalam istilah tasawuf dipanggil zikir jahar. Jahar ni kuatlah, maknanya bersuara. Tuan-tuan, itu tingkat pertama. Maksudnya, Ustaz, saya punya hati tak boleh jalan. Kalau kita katakan kita tengah nak lipat baju kan, sambil nak lipat baju, sambil hati nak zikir, dia tak mau. Setengah seorang dia tak mau, tuan-tuan. Maka dia lipat baju tu dalam keadaan hati nak sebut Allah tak berjalan. Ataupun kalau dia nak berjalan juga, dia kena pejam mata. Kalau pejam mata je nak lipat baju kan. Jadi kadang-kadang susah nak hadir, dia tak hadir. Tapi bagi orang-orang yang dah hadir, Alhamdulillah, itu tanda hati sudah bersih. Sambil-sambil lipat baju pun hati berjalan. Allah ke, ataupun la ilaha illallah, berjalan kan. Itu tanda hati tu sudah bersih. Jadi tuan-tuan, kita muhasabahlah keadaan kita macam mana, tuan-tuan. Bagi orang-orang yang belum hatinya menyerap zikir tu, belum menyerap ke dalam hati, maka lalui dulu peringkat zikir pertama dengan taubat tadi, dan banyak sebut dengan bibir. Tuan-tuan, sebab tu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, tuan-tuan, Syekh Abdul Qadir kata apa? Syekh Abdul Qadir kata, hati yang tidak berzikir bersama-sama dengan mulut, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, hati yang tidak mampu berzikir bersama-sama dengan mulut, tetapi mulut itu berzikir kepada Allah lebih baik daripada orang yang langsung tak berzikir. Ini peringkat pertama. Maksudnya ada orang permulaan jalan berzikir kepada Allah, mulut je zikir, tapi hati dia belum mampu khusyuk dengan apa yang disebut oleh mulut. Tapi mulutnya berzikir dah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, itu lebih baik daripada orang yang mulut tak zikir, hati pun tak zikir. Itu lebih teruk lah. Jadi awal permulaan memang kita nak hidupkan mulut kita berzikir kepada Allah dulu, tuan-tuan. Jadi walaupun hati tak mampu nak ikut apa yang kita sebut, tak apa. Maksudnya itu lebih baik. Jadi lama-lama dia akan tenggelam ke dalam hati lah. Sebab tu bila kita nak masuk jalan tasawuf ni, nak dekat diri kepada Allah, kena taubat dosa dan maksiat, tuan-tuan. Bukan nak kenal Allah ni terus jumpa lepat tu kan. Minta maaf sebutlah, tuan-tuan ni, mudah-mudahan Allah beri hidayah dekat dia, tuan-tuan. Jadi lepat Arifin yang rambut panjang, tuan-tuan. Jumpa dia belajar ilmu tentang dia, cerita alam ni semua datang daripada Allah. Kita ni hanyalah hamba yang kosong, ting kosong, yang tak ada apa-apa. Kita ni semua digerakkan oleh Allah. Ni semua Allah belaka, kita ni kosong kan. Kita ni hakikat tu lah, hakikat ni lah. Tuan-tuan dah tiba-tiba dapat kenal Tuhan. Bukan macam tu, tuan-tuan. Kenal Allah sini sebut, tuan-tuan. Kenal Allah bukan dengan ilmu, tuan-tuan. Saya antara yang menjadi isu besar hari ni dalam masyarakat kita, yang hari ni banyak ustaz-ustaz duk tentang dia orang ni, baguslah, tuan-tuan. Ada orang yang Allah berikan mereka kekuatan untuk menegur, tuan-tuan. Antaranya saya sebutlah. Tapi maknanya mereka ni ada yang total tak boleh ikut langsung, tapi ada di kalangan mereka yang ada boleh ikut separuh-separuh, ada yang tak boleh ikut juga, tuan-tuan. Tapi saya sendiri pun duk dengar, tuan-tuan, antaranya Ustaz Wan Hizam. Saya minta maaf sebut nama-nama ni sebab saya nak tuan-tuan berjaga-jaga. Ustaz Wan Hizam tu orang Kedah tu, tuan-tuan. Saya dengar perkongsian-perkongsian dia tentang Allah, tapi saya tengok percakapan dia banyak yang tergelincir juga. Kadang-kadang dalam dia menyampaikan tentang Allah ni, kadang-kadang tanpa dia sedar, dia sebut Allah berhajat dengan kita. Maksudnya Allah memerlukan kita. Tuan-tuan, maksudnya dia sebut antaranya, dia kata Allah tu bersendirian. Dan Allah nak kita ni kenal dia, maka Allah jadikan kita. Maknanya Allah buat kita ni sebab berhajat untuk kita dengan diri dia. Adalah ucapan-ucapan dia, 2-3 perkara yang saya duk dengar di syarah kitab Hikam tu. Kadang-kadang macam tak kena dengan apa yang Hikam sebut dengan apa yang dia syarah, tuan-tuan. Tapi Ustaz Wahizam ni banyak lagi yang saya dengar yang betulnya banyak. Adalah 2-3 perkara yang terjatuh juga. Tapi Ustaz Wahizam ni kita tak tahu, tuan-tuan, dia punya silsilah pengajian dia. Kita pun tak tahu dia ni asasnya pengajiannya di mana, syariatnya bagaimana, fiqahnya macam mana, guru ni siapa, kita tak tahu, tuan-tuan. Jadi kita nak ikut orang-orang yang kita tak tahu perjalanannya ke mana dan sebagainya. Yang tu kena berjaga-jaga. Jangan kita mudah nak ikut, sebab kita nak kenal Allah ni, tuan-tuan, bukan jumpa dengan Lepat Arifin, dengar kuliah dia kan, ataupun kita jumpa dengan Haji Syahari. Dan Haji Syahari ini pun, kalau saya dengar kuliah dia, awal menarik tapi hujung sesat juga. Sebab Haji Syahari ini pandangan dia apa?
Pandangan dia kita tak boleh mengaku adanya Allah tu, tak boleh sebut. Maksudnya tak boleh kita kata Allah tu ada, kita ada dua, kata tak boleh. Jadi dia nak kata kita ni Allah sebenarnya. Ni yang pengajian hakikat sesat tu kat situ. Sampai Haji Syari ni, kalau tuan-tuan boleh dengar video dia, tapi jangan ikut kalau tuan-tuan nak dengar lah. Akhir kuliah dia akan sebut, pernah saya dengar satu kuliah dia sampaikan, Haji Syari nah. Kalau tuan-tuan cari dalam YouTube tu banyaklah pengajian dia. Haji Syari Makrifat Tok Kenali. Ni dia pun kita tak tahu siapa guru dia. Dia tak ajar orang untuk betulkan hati, tak ada. Dia hanya ajar orang terus tauhid, hakikat. Saya nak cerita dengan tuan tu semua ilmu belaka. Ilmu tuan-tuan tak ada apa-apa, kosong. Kita nak kenal Allah bukan dengan pengetahuan yang banyak. Tuan-tuan ni kena ada step-step perjalanan kita ni, praktikal kita tu yang nak kenal kepada Allah, mujahadah tu tuan-tuan ni. Jadi saya pernah dengar dalam satu kuliah Haji Syari ni, kadang saya malas nak dengar tuan-tuan sebab saya rasa habis masa saya banyak kat situ. Tapi oleh kerana kadang-kadang saya nak kena tahu juga dia punya perkongsian tu, supaya kalau ada orang tanya saya tahulah tuan-tuan nak. Dengar jugalah, kadang 2 jam dah saya dengar tuan-tuan nak. Jadi Haji Syari ni dia sebut dalam dia punya kuliah, dia kata tuan-tuan yang duduk dalam kuliah saya ni, dia kata dia macam orang Kelantan tak saya. Tuan-tuan habis hujung kuliah ni, semua tuan-tuan akan kenal Allah. Siapa tak kenal Allah boleh datang kepada saya jamin kenal Allah dalam sejam ni. Ui, saya kata senang je kenal Allah. Dan kalau semudah itu, makanya tuan-tuan ramai orang jadi wali-wali Allah. Sebenarnya kenal yang dimaksudkan tu baru penceritaan ilmu. Tuan-tuan ya, ilmu memang boleh cerita. Tinggi melangit boleh cerita. Tuan-tuan, kita jangan terpedaya atas perkongsian ilmu. Kalau tuan-tuan nak saya cerita pasal hakikat, makrifat ni, tentang kejadian diri, hakikat, macam-macam lah, Nur Muhammad dan sebagainya, saya boleh cerita. Tapi apa faedahnya tuan-tuan? Saya bukan nak bimbing orang supaya berbangga-bangga dengan ilmu yang banyak. Saya nak tuan-tuan berjalan dengan sifat mahmudah, dengan zikir yang berjalan dalam hati, dengan solat yang semakin khusyuk. Itu yang benar sebenarnya. Jadi kita bimbing orang ni bukan bimbing orang dengan pengetahuan. Kita bimbing orang dengan perjalanan diri dia kepada Allah tu, yang mana praktikal diri tu. Praktikal maksudnya dia mendapat rasa dengan Allah tu dengan diri dia, berjalan betul-betul dengan amalan, perbuatan. Bukan dengar duduk dalam kuliah sejam 2 jam kenal Tuhan. Tapi Haji Syari ni last sekali saya dengar kuliah dia, kata menarik ni boleh kenal Allah. Last sekali dia terang-terang dia kata apa? Dia kata yang melihat ni bukan kita, Allah. Dia kata kufur dah, cakap zindik dah cakap macam tu. Tapi dia tak boleh kata Allah yang melihat. Kalau kita kata Allah, jadi syirik pula. Macam-macam lah tuan-tuan. Dia punya kesesatan, pusingan dia begitu. Tapi Haji Syari ni last perkongsian dia, tuan-tuan, dia akan kata yang melihat ni bukan kita, Allah. Mana boleh cakap macam tu? Tu dia panggil hulul. Itu dia panggil ittihad. Menyatukan Allah dalam diri. Mana boleh tuan-tuan nak? Ni maksudnya orang-orang yang kadang-kadang tak faham sebenarnya apa maksud sebenar orang yang kenal Allah tu. Jadi mereka tak melalui jalan tu, mereka faham dengan kefahaman yang salah, akhirnya menyesatkan orang. Jangan ramai pengikut dia tuan-tuan, sampai ke Brunei, sampai ke Indonesia dan sebagainya. Ini menjadi masalah tuan-tuan ya. Orang awam yang kadang-kadang nak cepat kenal Allah, nak dapat ilmu hakikat ni nak cepat, maka cari orang jenis macam ni ya, jenis melompat terus ni. Sedangkan perjalanan kita kepada Allah ni bukan semudah itu tuan-tuan ya. Bahkan kita takut kenal Allah dengan jalan sekejap macam tu, semayang pun tak ke mana. Saya pernah bersembang dengan anak murid Haji Syari ni tuan-tuan ya. Wallah saya tak perasan, saya tak ingat macam mana kisah dia, tapi anak murid dia call saya. Anak murid rapat dia tuan-tuan. Dulu saya rajin tentang dia orang ni. Facebook saya selalu tulis kan, dalam komen-komen. Dia orang block saya. Saya tak boleh masuk dah grup dia orang ni tuan-tuan nak. Ada anak murid dia call saya. Maka dia cerita dengan saya 2-3 perangai lah, 2-3 sifat Haji Syari ni memang saya dengar tak selayaknya guru musyrik bersifat macam tu. Saya tak nak cerita dengan tuan-tuan perkara yang maksudnya sebagai seorang guru ahli tasawuf, sebagai guru yang dekat diri kepada Allah, bukan itu akhlaknya tuan-tuan ya. Maka apa yang dicerita oleh anak murid ni kepada saya tanya macam mana Haji Syari ni ada tak ajar anak murid supaya zikir banyak-banyak? Tak ada. Puasa tak ada. Sembahyang betul-betul tak ada. Dia tak sebut benda-benda macam tu. Dia cerita ilmu je tuan-tuan tak. Jadi sebenarnya saya nak sebut dengan tuan-tuan, kenal Allah ni bukan dengan ilmu. Ilmu ni jambatan. Maksudnya nak kenal Allah ni kena ada ilmu. Tapi bukan dengan ilmu tu orang dah kenal Tuhan. Tuan-tuan tak. Macam tuan-tuan kata belajar bab semayang. Tuan-tuan tak. Adakah orang yang belajar bab semayang tu dia sudah semayang? Tuan-tuan tak. Orang yang belajar bab khusyuk dia sudah khusyuk. Adakah orang yang belajar tentang mengenal Allah dia sudah kenal? Kadang-kadang belajar sahaja tapi hati belum merasai.
Tuan-tuan tak? Kalau betul-betul kenal Allah, sembahyang malam-malam, bangun pukul 2 pagi celik dah tuan-tuan. Itu baru kenal Tuhan. Kalau betul-betul kenal Allah tuan-tuan, menangis sepanjang masa, rindu pada Allah. Itu baru betul kenal. Ni cerita, tulis buku dan sebagainya tuan-tuan tak? Tapi memaki hamun orang, kata minta maaf lah tuan-tuan, Pat Arifin tu Allah habis ustaz ni, dia kata tuan-tuan tak? Yang terbaru ni Ustaz Nur Idrus. Saya suka juga dengan Ustaz Nur Idrus ni tuan-tuan tak? Tapi lepas ni duk maki diorang ni. Adakah wali-wali Allah, orang kenal Tuhan, memaki-maki hamun dengan bahasa-bahasa kasar macam tu tuan-tuan tak? Dia kata aku tak kacau dia orang, apa dia orang kacau aku, kata dia kan. Kita mana boleh biarkan kemungkaran ni terus berlaku. Ni tanggungjawab JAKIM tuan-tuan tak? Yang ni lemahnya, saya minta maaf sebut, lemahnya institusi institusi keagamaan kita ni. Sepatutnya orang yang memang jelas pembawakan yang macam tu tangkap lah tuan-tuan. Tapi ada juga yang orang tangkap. Tapi ada 2-3 orang ni dia orang tak tangkap. Maknanya dia orang duk sebar dalam media sosial. Pengikut dia bukan sikit. Lepas ni banyak budak-budak universiti ikut dia tuan-tuan tak? Dengan gaya dia macam tu, ramai orang ikut tuan-tuan. Jadi saya nak sebut dengan tuan-tuan, nak kenal Allah ikut jalan Nabi. Sebab Nabi ni orang yang paling kenal Tuhan tuan-tuan. Nak kenal Allah ni bukan sehari. Kadang-kadang ada ulama 40 tahun mujahadah. Sebab tu saya kata tuan-tuan, nak dapat hati yang benar-benar bersih bukan senang. Kita akui dia kita hari ni kan, macam mana kita nak memperjalankan zikir pun tak mampu. Dosa kita zikir banyak tuan-tuan. Sembahyang ni nak khusyuk kepada Allah pun hati kita banyak lari. Itu tanda kita belum benar-benar dekat dengan Tuhan. Dia gitu tuan-tuan ni. Jadi ramai orang kat luar ni tuan-tuan yang terpedaya dengan penceritaan, yang terpedaya dengan konsep-konsep yang dibawa ataupun tentang ilmu-ilmu yang diterangkan. Tingginya pengetahuan ni, hebat dan sebagainya. Duduk atas makam ilmu. Tuan-tuan kena faham. Esok di akhirat kelak, antara orang yang paling awal diseksa oleh Allah di akhirat kelak, lebih daripada orang kafir, adalah orang-orang yang banyak ilmu pengetahuannya tapi tidak beramal dengan ilmunya. Tak tahu apa. Tahu tinggi, banyak belajar, tapi hatinya kosong, dia orang pertama yang akan diseksa di hadapan Allah di akhirat kelak tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut, ingat saya punya pesanan ni, bukan saya lah, maknanya Syekh Abdul Qadir Jalani sebut. Jadi Syekh Abdul Qadir kata apa tuan? Kenal Allah ni dengan mujahadah. Maksud mujahadah tu apa? Dengan perbuatan kita yang kita sungguh-sungguh lawan nafsu. Maksudnya kita bergerak tau. Maksudnya kita ni membuat perbuatan, kita lakukan zikir. Lawan nafsu, lawan. Mujahadah itulah yang akan menjadikan hati semakin bersih, dan keikhlasan kita dekat pada Allah itulah yang akan menyebabkan Allah buka pintu untuk kenal dia. Bukan dengan belajar ni, belajar ni sebagai suatu panduan. Tapi orang-orang yang dapat kenal Allah, bila dia belajar, dia dapat pengetahuan tu dan dia amalkan, dia buat. Apa yang guru pesan, dia buat, maka dapatlah hasil. Gitu tuan-tuan ya. Jauh kita pergi tu, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, pertama, orang-orang yang nak dekat diri kepada Allah ni, nombor 1 dah mujahadah dia untuk dia sentiasa ingat Allah dengan bibir dia. Itu pertama. Sebab tu nak kenal Allah ni kena buat tuan-tuan ni. Siapa tak buat tak ada apa-apa lah, rugi, dapat ilmu je lah tuan-tuan gitu lah. Jadi peringkat pertama, zikir bibir ni maksudnya ajar kita punya bibir ini untuk sebut Allah banyak-banyak. La ilaha illallah. Mulut gerak. Hati tak mampu, tak apa, biar gerak bibir dulu. Sambil lipat baju, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wa sallim. Zikir dengan mulut tuan-tuan tak? Baik. Kemudian peringkat yang kedua, kan, bagi orang-orang yang bila kalau dalam pengajian tasawuf secara khusus, dia akan zikir la ilaha illallah tu untuk matikan nafsu dia, ataupun zikir Allah. Tapi biasanya la ilaha illallah dulu. Bila la ilaha illallah dah habis, Allah tu akan masuk sendiri je tuan-tuan ni. Baik, jadi orang-orang yang sudah biasa dengan bibir dia la ilaha illallah dan hati dia ikut, akhirnya tuan-tuan masuk kepada zikir hati, dia panggil zikir sir. Sir ni rahsia. Jadi orang tanya saya, kita semalam kan, Ustaz, boleh ke zikir hati? Memang itulah tuntutan sebenarnya. Sebenarnya zikir mulut kan, tujuan zikir mulut nak bagi hati dengar. Dan nak bagi hati dengar tu, kenapa nak bagi hati tu pula berjalan? Kata Syekh, bila hati sudah berjalan, tutuplah mulut. Kan nak buka mulut lagi buat apa? Tuan-tuan nak, maksudnya nak jaga diri daripada riak dan sebagainya, biar hati kita saja berjalan kepada Allah tuan-tuan gitu. Sebab tu kalau kita rasa, Ustaz, hati saya tak mampu zikir, zikir mulut banyak-banyak. Kalau saya, pengalaman saya tuan-tuan, kadang-kadang saya sendiri pun kadang-kadang hilang zikir hati saya, hilang. Bila hilang, saya kena running balik pada awal lah. Maknanya mulut saya kena jalan balik lah. Dalam kereta, kenapa hati tak berjalan? Kena sebut kuat-kuat lah, Allah. Lama-lama
Bila dah running enjin tu dia masuk balik, okey, tak apa tutup mulut. Kadang-kadang mulut ni nak start enjin. Tapi ada orang start enjin pun tak jalan juga hati tu. Tak apa, buat banyak-banyak. Gitu tuan-tuan ya. Jadi untuk awal permulaan zikir mulut nak bagi tenggelam masuk ke hati. Itu peringkat pertama. Bagi orang-orang yang sudah hatinya hidup, yang kalau dia pejam mata, tak pejam mata, kalau dia pergi mana-mana pun tanpa dia nak sebut pun memang hati dia sentiasa ingat pada Allah. Boleh ustaz berlaku begitu? Boleh. Boleh tuan-tuan ni. Memang akan jadi macam tu. Memang dia akan jadi macam tu tuan-tuan ni. Jadi saya sebut dengan tuan-tuan ni bukan teori. Memang perkara tu pengalaman-pengalaman orang-orang berjalan kepada Allah. Memang itu yang dia akan rasa dalam hati dia tuan-tuan ni. Maka bila zikir itu sudah masuk dalam hati ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tak niat nak zikir pun dia jalan. Maksud tu lah kita nak dapat maqam yang bangun daripada solat tu pun dia berjalan. Tuan-tuan ni. Jadi benda tu nak buat tu tuan-tuan kena latih latih. Kan nak dekat diri pada Allah. Jadi bukannya nak dekat diri Allah kepada Allah ni percuma. Nak jadi orang-orang yang special di sisi zat dia, di sisi Allah, bukannya senang-senang kita nak malam-malam, tak dapat lah tuan-tuan. Kalau dekat dunia hari ni pun orang-orang yang dekat-dekat raja-raja, bukannya tiba-tiba dekat raja gitu, maka dia masuk politiknya, banyak jasa dia tuan-tuan. Kemudian dia mendapat penghargaan ke daripada dia punya khidmat pada masyarakat, akhirnya dia diangkat martabat. Maksudnya perjalanan nak jadi orang dekat dengan raja dekat dunia pun bukannya senang. Maka dengan Allah kena ada kesanggupan lah. Wali-wali Allah ni mereka menjadi wali kerana apa? Kesanggupan pengorbanan mereka untuk Allah tu tinggi. Mereka nak sungguh-sungguh kepada Allah. Mereka mencari Allah, maka dapatlah tuan-tuan kita. Jadi zikir yang kedua martabatnya adalah bila masuk dalam hati. Maka hati tu bila tuan-tuan yang ada dengan saya pada pagi ni, kalau tuan-tuan rasa hati tuan-tuan dah boleh berjalan, alhamdulillah, teruskan. Itu maksudnya kita punya hati sudah bersih. Tapi beringat, saya pesan, beringat. Bila hati tu sudah bersih, sudah boleh zikir dalam hati dan berjalan je zikir tu, alhamdulillah, jangan cerita ke orang pula kan. Cerita dengan guru tak apa. Sebagai untuk nak menceritakan perjalanan kita kepada Allah, tak apa tuan-tuan ya. Tapi cerita dengan orang jangan, tak ada tujuan, nanti jadi riak, takabur, ujub. Kadang-kadang nak zahirkan diri, jangan. Itu tipu daya belaka tu tuan-tuan ya. Jadi bila maknanya hati tu sudah berjalan zikir banyak-banyak tu, dia sebenarnya hati tu permulaan zikir hati yang sudah mula berjalan tu, bila dah mula terbuka hati berjalan kepada Allah tu, lepas tu step nombor 3 tak susah dah. Dia susah tu yang nombor 2. Tak. Maksudnya nak bagi hati tu berjalan yang susah. Tapi saya nak pesan sangat-sangat, bila hati sudah berjalan, jaga. Jangan hati sudah berzikir, kemudian mata tak jaga, tengok perempuan, hilang balik. Bukan senang nak jaga hati kita dengan Allah ni. Tuan-tuan nak jaga takwa macam mana? Nak jaga iman macam mana? Jaga maksiat. Sebab iman dan takwa ni dalam hati kita. Takwa ni apa? Rasa takut kita pada Allah. Takwa ni rasa kita tak nak langgar Allah. Takut tu maksud takwa, takut. Jadi kita dah ada rasa takut, rasa adab, rasa hormat dengan Allah kan. Dan kita ada zikir yang sudah berjalan. Semua anugerah-anugerah ni kena jaga. Jadi saya pesan, bila dah dapat tu jagalah. Jangan kita dah dapat ni kita tak jaga, maka benda tu akan hilang balik. Dia akan hilang tuan-tuan ni. Jadi saya pesan jaga siapa-siapa yang dah ada tu, jaga elok perasaan-perasaan tu tuan-tuan ni. Sebab bila mana masuk selain daripada Allah, benda tu akan lari. Tuan-tuan syaitan masuk, dia lari lah. Zikir tu akan hilang. Nak zikir balik dah tak boleh dah tuan-tuan. Jadi apa yang saya sebut dengan tuan-tuan tu pengalaman saya jugalah tu. Maknanya kadang-kadang bila kita zikir ni dan kita tengok maksiat dan sebagainya, tak jalan dah. Tak jalan, kena istighfar balik lah. Itu yang kata mujahadah orang-orang yang dekat diri kepada Allah ni, sepanjang masa dia mujahadah. Maksudnya terjatuh, hilang zikir dia rasa duka cita, dia akan istighfar balik supaya zikir tu berjalan balik. Mana zikir aku ni dah hilang tuan-tuan. Baik tuan-tuan ya. Jadi orang-orang yang bila hatinya sudah berjalan ingat pada Allah, jaga perkara-perkara yang Allah beri, bukan mudah pada orang semua Allah nak bagi. Bila Allah dah tolong nak bagi benda tu, jaga tuan-tuan, maka peringkat seterusnya naik kepada zikir akal. Itu peringkat ketiga. Tapi tuan-tuan maksudnya dia macam zikir hati tu yang susah dapat. Tapi bila dapat yang tu, dia dapat semua dah. Senang dah insya-Allah. Cumanya bila dapat zikir hati tu, jaga je lah. Macam kita dah dapat pangkat, jagalah. Janganlah kita dapat pangkat ni kita tak buat kerja. Orang dapat pangkat manager kan, dapat pangkat supervisor ke, dapat pangkat pengarah, tak jaga dia, tak buat kerja ataupun dia tak amanah kan sebagainya, maka bos tengok tak jadi, turun balik dan tak boleh kekal dia punya pangkat pengarah, turun balik. Kita dah ada pangkat, boleh ingat Allah banyak, tak jaga,
Syaitan datang ikut kan. Kita bila kita nak jaga hubungan dengan Allah, datang ujian lah, ujian maksiat ni datang lah tuan-tuan. Betul ada orang kata, ustaz, saya lagi dekat daripada Allah lagi rasa nak buat maksiat. Kenapa macam tu ustaz? Ada orang perempuan budak muda umur 18 tahun duduk kat Taman Air Biru tu. Tuan-tuan dia mengaji masuk college ni. Dia WhatsApp saya kan. Ayah ni kaki masjid. Ada dalam grup saya ni. Dia kata, ustaz, saya rasa lagi saya dekat daripada Allah, lagi banyak saya rasa nak buat maksiat. Rasa maksiat tu kuat, tuan-tuan. Biasalah bila kita kuat dekat daripada Allah, syaitan pun datang lagi kuat lah. Syaitan lagi lawan kita lah. Jangan bagi kita buat ketaatan kepada Allah, sebab syaitan nak curi khazanah hati kita tu, dia nak curi, tuan-tuan. Maka bila kita dah ada perasaan yang kuat dengan Allah tu, maka akan diuji juga kadang-kadang oleh Allah untuk kita menjaga benda tu. Syaitan tak duduk diam, tuan-tuan. Sebab tu lagi dekat daripada Allah, lagi kuat perasaan-perasaan nak lari daripada Allah ni banyak lah. Kadang-kadang rasa nak buat maksiat, kadang-kadang diuji dengan Allah dengan cubaan dugaan, sebab Allah nak tengok sejauh mana kita jaga perasaan kita dengan Tuhan. Dia dapat hati tu payah. Bila hati tu sudah hidup, tak apa dah. Dia macam orang lelaki nak kahwin. Orang lelaki nak kahwin, orang kata tengok jari lah, tuan-tuan, nak tengok jari. Kan? Jari saya, tuan-tuan nampak ke dah? Orang kata nombor 1 ni senang lah. Zikir mulut senang. Allah kan. Dapat nombor 2 susah. Tuan-tuan. Maksudnya ni nombor 1 ni, kan jari saya ni macam sama. Tuan-tuan nampak tak ni? Jadi telunjuk dengan tengah-tengah ni payah ni nak naik. Dapat nombor 2 payah. Orang kata lelaki nak kahwin nombor 2 susah. Tapi bila dapat nombor 2, tapi jangan buat pula. Orang lelaki ni dia ambil tip saya pula, ustaz kata nombor 2 payah, tuan-tuan. Maka orang lelaki ambil tip saya, jangan. Saya nak bagi contoh je, tuan-tuan ya. Orang lelaki kalau tak perlu kahwin tak payahlah, tuan-tuan. Sebab nanti banyak tanggungjawab dan sebagainya. Tak ada keperluan, tak payah, tuan-tuan ya. Benda sunnah memang sunnah, tuan-tuan tak? Tapi tengok kepada ilmu kita, tanggungjawab kita. Jangan ingat kahwin ni benda mudah. Banyak saya tengok dekat cerita bab kahwin pula. Banyak orang kat luar sana, tuan-tuan, saya tengok rata-ratanya asalnya kahwin 1 bahagia, kahwin 2 lagi pula peranda keluarga. Saya sebab pengalaman saya ni bukan saya tengok dekat luar. Kawan saya sendiri, kawan rapat saya kat Mesir cerita macam mana ayah dia bila kahwin 2 habis pula peranda keluarga dia. Sebab tu nak cerita dengan tuan-tuan, kalau kita ni terasa tak mampu dan sebagainya, jangan cari masalah, lagi banyak dosa kita di akhirat kelak. Jangan ingat kahwin ni sekadar menerima nikah ni, menerima orang kata perempuan saja. Menerima tanggungjawab, menerima bimbingan, menerima dosa, semua sekali kita kena tanggung anak-anak. Lagi banyak orangnya, lagi banyak tanggungjawab, lagi besarlah amanah kita di hadapan Allah. Jangan main-main, tuan-tuan ni. Sebab tu orang yang takut kepada Allah ni, dia tak nak, tuan-tuan tak? Takut esok banyak kena soal sedikit. Yang duk ada ni pun tak mampu nak menjawab di hadapan Allah. Anak 2-3 orang ni pun banyak dah. Kita tak mampu nak didik kan. Isteri yang 1 ni pun kadang-kadang banyak culas kita. Nak cari lagi. Cuma orang kata wallahualam, orang kata nombor 1 naik nombor 2 payah. Naik nombor 2 ni dia tinggi nak tinggi tu lah. Bila dapat nombor 2 senang lah. 2, 3 ni ke bawahan. Maksudnya dapat kahwin nombor 2, nombor 3, nombor 4 senang lah. Wallahualam. Ada orang kata macam tu. Jangan tuan-tuan buat pula. Tuan-tuan ya. Jadi kita dengan Allah ni mulut senang, masuk hati payah. Tapi bila dapat hati, masuk zikir akal dan sampai ke hujung tu tak susah dah, senang dah, tuan-tuan ya. Maka tuan-tuan, bila hati berjalan dia masuk zikir akal. Zikir akal ni maksudnya apa? Zikir akal ni 2 keadaannya. Saya cerita dengan tuan-tuan ni memang pengalaman realiti ulama-ulama kita yang kenal Tuhan ni lah perjalanan mereka. Saya sebut dengan tuan-tuan. Dalam kitab-kitab tasawuf ada, tuan-tuan ya. Tuan-tuan buka kitab hikam. Ada, benda-benda ni semua ada. Cuma saya cerita awal. Nanti tuan-tuan buka kitab, jumpalah yang saya sebut dengan tuan-tuan. Zikir sir dipanggil, zikir jahar, zikir sir, zikir akal. Zikir akal ni apa, ustaz? Zikir akal ni 2 maksud dia. Yang ni ada orang-orang yang bila dia kuat dah zikir hati dia berjalan kepada Allah. Kemudian dalam tak lama lepas tu tiba-tiba akal dia pula tiba-tiba berzikir kepada Allah. Macam mana ustaz zikir akal? Dia zikir akal ni kadang-kadang Allah beri zikir nama-nama dia. Saya sebut dengan tuan-tuan ni realiti, tuan-tuan ni maksudnya fakta. Bukan saya sebut sekadar ilmu, tak. Memang inilah yang dilalui oleh Syekh Abdullah dan sebagainya, guru-guru kita. Dan orang yang berjalan kepada Allah, mereka melalailah benda-benda begini, tuan-tuan ni. Zikir akal ni maksudnya orang-orang yang hati sudah banyak ingat Allah kat sini, dia akan rasa otak dia yang bergerak. Dia akan rasa kat sini lah. Kalau dia ingat Allah tu, dia akan rasa ingatan di dalam ni. Kan kita berfikir, kita fikir macam-macam kan. Kita rasa apa kita fikir. Tapi bila orang yang zikir akal ni, akal dia berfikir. Zikir akal ni 2 maksud. Maksud pertama, akal ni akan memikirkan semua penciptaan alam ni akan nampak Allah. Bila hati dah bersih,
dia akan pergi kat sini, akalnya akan melihat alam ni semua balik pada Allah. Di mana akal tu sudah mula berzikir, sebut nama Allah, tengok alam ni nampak Allah belaka. Itu satu. Maksud zikir akal yang kedua ialah kadang-kadang ada orang yang Allah beri akal, dia mula menyebut asma-asma Allah. Contoh ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq, ya Fattah. Akal dia akan berjalan macam tu. Jadi zikir akal ni masing-masing. Tuan-tuan ni, ada orang dapat ya Rahman, ya Rahim, ada orang dapat ya Razzaq, ada orang dapat ya Hayyu ya Qayyum. Kalau syiarullah dapat ya Hayyu ya Qayyum. Masing-masing lah, ada orang masing-masing Allah bagi. Jadi tuan-tuan, maksudnya yang tu masing-masing lah. Kalau Allah bagi ya Rahman, ya Rahim lah. Dia dah akal. Dia bukannya benda tu maknanya akal awak kena zikir ya Rahman, ya Rahim. Tak. Maksudnya itu Allah punya kurniaan. Tapi ada orang yang daripada mulut masuk ke hati, daripada hati terus kenal Allah. Ada juga. Jadi mana Allah ni maha luas kurniaan dia. Ada orang dia tak lalu pun zikir akal tu. Dia skip, dia cepat. Syekh kata turbo, cepat. Ada orang daripada lepas zikir daripada hati tu, terus Allah kurniakan tajalli. Itu last sekali. Jadi saya sebut dengan tuan-tuan 5 kan. Sebenarnya ada setengah-setengah kitab tulis 5. Ada setengah kitab tulis 4. Yang keempat adalah zikir roh. Zikir roh ni macam mana? Roh ni roh kita. Roh kita, badan kita ni kan ada roh. Kan roh kita ni akan keluar kan. Dia akan keluar. Zikir roh ni macam mana? Bila akal sudah mikirkan Tuhan, dia jadi fana lah, jadi asyik dengan Tuhan. Tengok anak nampak Allah, tengok nasi nampak Allah. Nampak Allah macam mana? Jangan bayang macam orang itihad, macam lepat-lepat apa semua tu. Bukan. Ni perasaan betul dengan Tuhan. Maksudnya, dia nampak nasi datang daripada Allah yang berikan rezeki. Tu maksud dia. Bukan nampak Allah ni nampak zat. Bukan nampak datang daripada siapa. Dan dia sentiasa sedar. Kalau dia makan nasi tu, dia sedar Allah yang menggerakkan dia menangis hingga Allah. Ya Allah, baiknya engkau, ya Allah. Masa dia menangis ingat Allah tu, bukan menangis dengan sebab apa, dengan sekadar zikir, tapi dia rasa rindu tu kuat sangat. Dan dia rasa Allah ni penyayangnya. Dia bukan sebut kat mulut ni, rasa ya Allah penyayangnya engkau, ya Allah, aku bagi aku makan, ya Allah aku kenyangkan aku. Ya Aziz, akal dia fikir. Akal dia rasa rindu, seronoknya dengan Allah ni. Nikmat. Tuan-tuan ni. Jadi dia tengok apa pun, dia nampak Allah uji dia, Allah beri nikmat kat dia. Anak dia menangis, dia nampak Allah yang menggerakkan anak dia menangis untuk uji dia, untuk Allah beri dia pahala. Dia syukur, ya Allah engkau bagi aku pahala lagi. Dia menangis je hati dia. Dia menangis kenapa? Dia seronok asyik bersama dengan Tuhan tu. Dia melihat semua perbuatan Allah. Jadi benda-benda tu bila hati hidup tadi lah. Hati hidup dia masuk zikir akal. Jadi akal tu akan fikir semua Allah belaka. Ada orang yang Allah beri dia ya Hayyu ya Qayyum tu, dia berjalan akal dia tak nak. Masuk roh nombor 4. Hari ni tak sempat nak cerita, kita habiskan ni je lah tuan-tuan. Tiba-tiba termasuk pula bab ni tuan-tuan ni. Jadi yang keempat adalah zikir roh. Siapa nak catat boleh catat. Zikir jahar, mulut, zikir sir, hati, zikir akal yang mula sudah memikirkan kebesaran Allah, melihat Allah, memandang Allah tuan-tuan ni. Tapi memandang Allah ni perlu perinci tuan-tuan ni. Ini adalah perasaan-perasaan yang kuat dekat dengan Allah. Jadi orang dekat pada Allah ni bukan sekadar dekat dengan hati, akalnya pun dekat, hatinya pun dekat, bibirnya pun dekat, semuanya dekat dengan Allah. Gitu tuan-tuan ni. Jadi zikir roh nombor 4. Roh ni macam mana Ustaz? Roh ni diri kita. Jadi roh ni sudah sudah rindu dendam asyik dengan Tuhan lah. Macam sebenarnya kita, kalau kita masa bercinta dengan isteri kita kan, sebelum kahwin tu kan, kita rindu kan, tengok apa pun nampak bini kita nak makan, Allah, pe'oh ni dah makan ke belum kan, kita tanya pe'oh, panggil pe'oh, pe'oh dah makan ke belum kan, kita makan teringat pe'oh. Masa tu apa yang sedang rindu tu roh kita lah sebenarnya. Kita punya roh dalaman ni yang telah berhubung dengan pe'oh ni. Jadi roh ni, maksudnya zikir roh ni, bila roh ni sudah ingat Allah ni, bukan roh ni tak sebut lah, yang sebut tu hati kita, yang sebut tu mulut, tapi roh ni perasaan dia. Diri dia dengan Allah, asyik rindu dengan Tuhan tu. Diri kita lah, diri kita yang kat dalam ni, diri kita yang sebenar-benar diri sudah asyik sedap dengan Tuhan tu, panggil roh, zikir roh. Zikir roh ni bukan maksudnya dia sebut Allah, bukan. Dia rasa rindu dengan Tuhan tu lah. Rasa tak sabar nak berjumpa dengan Allah tu. Rindu dalaman hati dia mengasihi Allah dengan perasaan rindu. Tuan-tuan ni. Yang terakhir last tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan, zikir akal ni juga termasuk juga satu lagi yang saya lupa nak sebut dengan tuan-tuan, kata syiarullah lah tuan-tuan ni. Saya cerita dengan tuan-tuan ni, wallahi saya pun tak lalui lagi. Bukan senang tuan-tuan nak sampai kepada tahap tu tuan-tuan ni. Saya ni zikir akal pun tak sampai lagi. Tapi saya banyak cerita dengan tuan-tuan ni asas-asas perjalanan. Kita nak dekat diri pada Allah, kita berjalanlah dengan perlahan-lahan, baiki amal ibadat kita dan sebagainya. Tapi nak capai tu saya pun tak capai. Kalau tuan-tuan alhamdulillah yang dah capai, alhamdulillah. Tuan-tuan nak boleh berhubung dengan saya ke, jumpa dengan Syekh Abdullah ke, boleh cerita apa yang tuan-tuan lalui dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ramai dengan kalangan kita ni rasa diri itu tinggi dah, sebenarnya belum tinggi apa-apa. Ramai orang bila saya cerita macam ni, jumpa dengan saya, Ustaz saya pernah jumpa Nabi. Dan dah
Tapi saya minta maaf, kadang-kadang cerita dengan saya tu, nak cerita pada saya tu bukan nak cerita pasal nak tanya ustaz saya ni betul ke tidak. Kerana banyak yang nak menunjuk-nunjuk kebanggaan diri dengan apa yang dia dapat. Jumpa saya tu bila saya buka benda-benda macam ni dalam kuliah-kuliah, antaranya dekat Masai tu, tuan-tuan, ada satu surau tu, habis saya jumpa dengan saya. Cerita apa? Cerita sampai jumpa Nabi datang masuk rumah dia, cerita depan orang dan sebagainya. Saya punya hati tak sedap. Ni kadang-kadang cerita ni nak menunjukkan kehebatan amal dan sebagainya. Tapi minta maaf sebab merokok kat luar, merokok. Tuan-tuan, kadang-kadang tipu daya, kadang-kadang dan sebagainya, tuan-tuan, gitu. Jadi tuan-tuan, zikir akal juga termasuk begini. Satu lagi keadaannya, bila mana tuan-tuan mendengar, ni dalam akal ni mendengar, benda ni memang ada, perkara ni praktikalnya akan berlaku, bendanya macam tu, tuan-tuan ni. Ustaz, ada hadis Nabi ke tak tentang perkara ni? Wallahu alam, tuan-tuan, saya tak kaji tentang hadis ni. Cuma kitab-kitab tasawuf, kitab hikam Syekh Abdul Qadir Jalani dan Syekh Ibn Athaillah Sekandari, tuan-tuan, kita tasawuf besar-besar, ulama kita sebutlah perjalanan-perjalanan mereka kepada Allah ni melalui apa yang mereka rasa. Imam Ghazali sebut dalam kitab, kalau Syekh Abdullah kata, Imam Ghazali akhir kitab dia akan cerita bab ni, macam mana perjalanan dia mendapat menjadi kasih Allah ni. Jadi apa yang wali-wali Allah lalui tentang daripada zaman dahulu sampai sekarang sama. Ni zikir martabat 5 ni sama. Ya, sama. Keadaan ni sama. Semua orang, maksudnya orang-orang yang Allah bawa ni step-step mereka kepada Tuhan. Sebab tu kita perlu ada guru ni, sebab kita mengikuti perjalanan mereka yang mereka sudah lalu. Dan kita tahu, ni step-step kita. Kalau kita tak ada guru, kita tak tahulah mana kita ni lepas ni apa berlaku. Aku ni sedang jadi apa pada aku ni. Aku ni senang ke peringkat mana tak tahu. Tapi bila ada guru, dia bagi tahu zikir ni akan ke sini, apa benda-benda yang akan kita lalui dan sebagainya, tuan-tuan ya. Perjalanan mereka ni sama. Mengikuti pada jalan Nabi tu sampai sama dia punya perjalanan. Dia tak lari bersyariat langsung, tak ada, tuan-tuan ya. Jadi sebenarnya bila kita berzikir ni, kita sedang meneroka diri kita dengan zikir tu. Mula-mula kita teroka hati kita, kemudian kita teroka akal kita bersama dengan Allah, betul teroka roh kita bersama dengan Allah. Jadi Allah ni bila dia sayang kepada hamba, akal itu, tuan-tuan, bila mana kita dah banyak ingat pada Tuhan ni, Allah akan memperdengarkan akal kita. Macam mana Syekh kata macam ni, zikir Allah tu ataupun sebutan Allah, menzikirkan diri dia kepada kita tu akan datang, kita dengar dalam akal kita. Akal ni bukan dengar kat sini, dengar kat sini. Contohnya apa? Contoh Allah lah. Allah. Kita dengar ni dalam akal kita ni. Kadang-kadang ada wali-wali Allah yang Allah buka hijab ni, kadang dia dengar tasbih-tasbih tepi-tepi jalan ni. Burung-burung ni dia dengar, pokok-pokok ni. Allah. Bersama dengan dia tu zikir. Dalam akal dia dengar. Dan orang yang dapat zikir akal ni, tuan-tuan, maksudnya dia dengar zikir tu bertubi-tubi. Sebab tu dia jadi karam. Tuan-tuan faham tak karam? Karam ni maksudnya dia galik. Sebab dia tak sebut pun, maksudnya benda tu dengar dalam akal dia. Allah. Itu satu lagi keadaan. 3 keadaan lah. Ada orang yang zikir akal dia, mikir kebesaran Tuhan, dia menangis, dia rindu pada Allah, dia asyik cinta dengan Tuhan. Bila nak berjumpa dengan Allah, aku selalu seronok bersama denganmu ya Allah. Zikir akal dia, melihat semua Allah buat. Kemudian Allah bagi dia zikir asma' dia, nama-nama Tuhan, dan akal dia berjalan. Dan yang ketiga, ada orang yang Allah sebut zat dia lah. Maksud Allah. Benda tu dia dengar dalam akal dia, tanpa dia sebut pun dia galik dengar benda tu. Syekh Abdullah kata dia lalui benda tu. Dulu-dulu masa galik-galik tu, tuan-tuan, kawan-kawan duk main ni, maksud dia tengah muda-muda, dia kata. Jadi orang duk main tu, dia tak sedar orang dia main apa. Orang tanya, dolah, bagi dolah dah berapa ni dia main apa? Saya pun tak ingat main apa. Maksudnya adalah game dia dah berapa, dia tak tahu. Dia tak tahu sebab dia galik dengar tu. Tuan-tuan ya. Yalah, macam kita kadang mata kita tengok depan, kalau akal kita fikir lain, kita tak tahu lah kita tengok apa. Tuan-tuan. Jadi Syekh ni akal dia ingat Allah banyak. Jadi benda macam tu sebab Allah nak jaga kasih dia supaya ingat dia banyak-banyak. Jadi akal masuk roh, jadi cinta, jadi asyik dengan Tuhan. Dan banyak ingat Tuhan, Allah tolong pula kita ingat dia. Maksudnya dengar je. Kita tak sebut pun datang. Yang tak akhir masuk tajalli. Tuan-tuan. Yang tu last habis. Tuan-tuan. Jadi baqa'. Zikir yang kelima dia panggil mari tajalli Tuhan. Tuan-tuan. Tajalli ni, tuan-tuan, kena PM saya. Tak boleh saya cerita dalam ni, tuan-tuan. Bukan ilmu ni salah tak, tuan-tuan. Tapi saya nak cerita tentang makam zikir yang kelima ni. Orang serius betul-betul nak dekat dengan Tuhan, boleh lah. PM saya boleh ceritalah keadaan tu. Tapi bukan senang nak sampai tajalli ni, tuan-tuan. Bahkan kalau kira Syekh Abdullah punya pengakuan, dia kata anak murid dia tak ada sampai tahap tu lagi. Daripada 60-an sampai sekarang, belum ada anak murid yang betul-betul dapat perkara tu. Tak apa, tuan-tuan, dapat nombor 4, nombor 3 pun tak apa dah, tuan-tuan ya. Kadang-kadang zikir yang nombor 5 ni tak semua orang dapat, tuan-tuan ya. Dia panggil zikir tajalli zat Tuhan. Tuan-tuan ya. Yang tu dia panggil ilmu laduni tu. Tuan-tuan, dia panggil khitab. Mukhatabah nah.
Maqam 5 ni dia mukhatabah dengan Tuhan dah tu, tuan-tuan ya. Dia mukhatabah, munajat, jawab menjawab, tuan-tuan ya. Itu tinggilah, tuan-tuan ya. Maksudnya bukanlah saya tak nak cerita secara umum perkara ni, tuan-tuan ya. Ataupun bukan salah saya, maknanya tak nak menjadi fitnah ataupun macam tu lah, tuan-tuan ya. Saya tak nak ada orang yang terdengar tu dia macam pelik ke apa kan. Tidak. Yang tu sebenarnya orang yang paling hampir dengan Tuhan lah. Maqam kelima tu habis ya, tak ada dah. Sebab dia dengan Tuhan ni tak ada hijab dah, habis dah, dipanggil mukhatabah. Ya. Jadi kalau kita yang serius berjalan kepada Allah ni tak dapat zikir akal tu ataupun zikir 5 ni, datang pengakuan Tuhan dipanggil. Pengakuan Allah nah, pengakuan Allah, mukhatabah Allah, tu habis dah tu, tak ada apa-apa dah. Dia dengan Tuhan tu habis rahsia-rahsia alam ni, esok nak jadi apa semua kadang-kadang Allah bagi tahu dia. Tuan-tuan ya. Tak apalah, bukan kita nak duduk pada makam-makam nak dapat kelebihan kasyaf ke apa dah, tuan-tuan. Tapi bila seseorang dekat pada Allah, Allah bagi tahu tak segala-galanya. Allah bagi tahu lah. Sebab tu kata ulama-ulama tasawuf, orang yang kenal Allah, orang yang sampai tahap kenal Tuhan, tak ada sesuatu di alam ni yang tersembunyi daripada diri dia. Tak ada. Tuan-tuan. Kadang-kadang Dajjal nak keluar bila pun dia tahu. Tapi tak ada cerita. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu Dajjal keluar, ada. Adakah dia kasyaf tu kerana diri dia hebat? Bukan. Tuan-tuan. Adakah orang yang maksudnya dia kasyaf ni, dia ada ilmu luar biasa, dia boleh kasyaf? Tak. Salah tanggapan kita macam tu. Orang yang kasyaf ni, dia tahu apa yang berlaku semua kerana Allah bagi tahu dia. Tuan-tuan. Bukan kasyaf ni maksudnya milik dia. Bila-bila dia nak buka. Oh, aku nak tengok. Bukan. Salah kita punya tanggapan begitu. Wali Allah paling tinggi sekalipun tetap dalam kehendak Allah juga. Bukan kasyaf tu milik dia. Maksudnya dia boleh nak buka, boleh nak tutup. Ramai orang cakap macam tu. Wali Allah ni kalau betul-betul dia boleh terbang, boleh angkat pedang, ni salah sangka orang. Pergilah Palestin. Pergilah doa pada Allah. Habislah semua orang Palestin ni, Gaza kan. Habislah Israel tu hancur semua kan. Boleh terbang, parang, boleh lipat bumi dan sebagainya. Jangan salah faham. Karamah ke yang boleh lipat bumi dan sebagainya, bukan karamah tu kita punya kuasa kita. Maksudnya kalau macam kita nak lipat bumi, hari ni aku nak pergi sana, pom kita pergi. Semua dalam kehendak Allah juga. Allah berkehendak sesuatu berlaku, maka dia buatlah benda tu. Bukan bila orang ni, wali-wali Allah ni, dia ada karamah, katalah boleh buat gunung jadi emas. Semua gunung dia buat jadi emas. Tak. Ni salah tanggapan manusia. Manusia ingat karamah ni milik wali. Maksudnya, wali-wali Allah ni ada kuasa. Kuasa boleh ubah itu, ubah ni. Dia macam Tuhan kalau macam tu. Tuan-tuan nak. Kasyaf ni, Syekh, saya nak jumpa Syekh. Kenapa? Saya nak tahu hidup saya lepas ni jadi apa. Tuan-tuan nak. Bukan milik kita juga. Semua milik Allah belaka. Maksudnya, wali-wali Allah ni kadang-kadang ada masa-masanya Allah beri dia karamah yang luar biasa. Bukan dia pegang karamah tu. Allah nak tolong dia waktu tu. Waktu lain bila Allah tak bagilah. Maksudnya tetap milik Allah. Tetap penguasaan Allah juga. Maksudnya dalam pemberian Allah, milik dia, pegangan dia, kuasa dia. Maka bukan wali ni jadi Tuhan pula, boleh buat itu, boleh buat ini. Ada orang salah sangka, kalau betul wali ni ada, kenapa tak pergi tolong Palestin? Bukan kuasa dia. Kadang-kadang dia berdoa kepada Allah, tapi tanpa izin Allah tak jadi lah, tuan-tuan tak? Sebab tu kalau pegang, Nabi pegang, Ustaz nak gigi patah, berdarah dan sebagainya kan. Memang maksudnya Allah nak bagi berdarah kan? Wali-wali Allah pun bukanlah bila kebal tu, sentiasa kebal. Bukan kebal tu milik dia, kuasa dia. Dia boleh bila-bila nak kebal ataupun nak pegang kebal tu, tak. Karamah ke apa pun semua milik Allah. Kasyaf ke milik Allah. Maksudnya bila seorang tu kasyaf, engkau nak tanya apa, tanyalah kat dia. Tapi kalau ada bomoh-bomoh yang tuan-tuan jumpa dia boleh cerita je. Datang cerita, tu bukan kasyaf tu. Tu ada jin. Dan nak tanya apa? Ni gini-gini. Ni gini-gini. Tu jin tu. Wali-wali Allah kadang-kadang wallahu alam. Saya tak tahu. Mana yang Allah bagi tahu dia tahu. Mana yang Allah tak bagi tahu tak tahulah. Macam Nabi bukan kasyaf pada semua perkara yang Nabi nak tahu. Tentang syurga neraka yang Allah buka, dia nampak. Tentang apa nak berlaku suatu-suatu perkara yang Nabi diberitahu oleh Allah, Nabi tahu tentang munafik dan sebagainya. Macam apa Huzaifah tahu siapa golongan-golongan munafik. Tapi bukanlah rahsia ilmu pengetahuan tu dia punya milik. Kita bukan Tuhan. Kita tinggi macam mana martabat pun, kerana kita kadang-kadang Allah beri ni kerana Allah sayang kita. Allah nak tunjukkan rahsia-rahsia pengetahuan daripada kita. Tapi tetap itu semua milik Allah belaka. Tuan-tuan. Ni wali Allah ni, dia ni pernah sekali tengking anjing mati. Hang pergi jumpa dengan dia. Dia ni tengking anjing mati. Macam Tuan Guru apa? Panjang pula tuan-tuan. Lah ni tuan-tuan cerita ni. Tuan Guru Hajillah. Tuan-tuan. Dekat Pasir Mas tu, Pondok Kelantan tu. Lah ni kalau tuan-tuan nak tahu siapa anak dia, tu Mufti Wilayah Persekutuan sekarang ni. Doktor apa nama tu? Saya tak ingat. Mufti Wilayah Persekutuan sekarang ni, Allah, apa nama dia? Tak ingat tuan nama dia. Yang ganti Dr. Zakir Al-Bakri ni, dia ni anak kepada Tuan Guru Hajillah. Tuan Guru Hajillah Persemah. Orang Kelantan tahulah.
Tuan-tuan, Tuan Guru Hajilah ni memang banyak karamah dia, tuan-tuan ya. Saya pernah minum air tuan-tuan. Saya mengaji pondok tu, minum air dia, Allah memang betul lah, habis dibersihkan perut kita berkat doa, bukan kerana hebat dia. Jangan kata gitu. Allah punya kehendak, izin Allah buat jadi ya. Kalau Allah tak izin tak jadi. Bukan dia memiliki kuasa untuk bersihkan diri saya, tetap Allah belaka, tuan-tuan. Dia pernah satu hari dia nak pergi sembahyang tahajud, ada anjing tahabun dia marah anjing tu. Allah nak tunjuk, dia pun tak tahu nak jadi macam tu. Sebab tu kena faham, wali-wali Allah ni bukan dia niat nak bunuh anjing. Kadang-kadang Allah nak bagi pertolongan, nak tunjukkan dia orang yang Allah sayang. Allah bagilah kemuliaan-kemuliaan tertentu yang kadang-kadang dia pun tak niat macam tu. Dia pun tak adalah rasa ni karamah aku. Sebab siapa-siapa pun kita tak memiliki apa-apa. Bahkan lagi dekat kepada Allah sampai kita rasa diri ni selemah-lemah habis, kosong. Semua milik Allah belaka. Tapi karamah Syekh, antara karamah Tuan Guru Hajilah ni, ada orang cerita dia jekah anjing mati, anjing tu dia balik subuh mati anjing tu. Dia pun tak tahu nak mati, tapi kita jangan, oh ni Tuan Guru Hajilah ni dia pernah jekah anjing mati ni, hang pergi jumpa dengan dia. Hang nak minta apa? Rezeki kaya, hang doa dengan dia. Tak betul kefahaman kita tu jadi menyembah wali tu. Betul tak? Maksudnya ketika itu Allah bagilah. Kalau kita jumpa dengan dia, wahai Tuan Guru Hajilah, tolong doa saya bagi rezeki murah. Dia berdoa je. Tentang nak bagi tu kerja Tuhan, bukannya dia boleh tentu rezeki kita. Ramai orang salah sangka, ingat wali-wali Allah ni macam Tuhan dah. Boleh buat itu, boleh buat ini, boleh buat air jadi itu, jadi ini semua. Tak, maksudnya wali-wali Allah ni tetap tidak memiliki apa-apa. Karamah tu berlaku dengan kehendak Allah juga. Dan bila Allah ambil lah, habislah. Tak adalah benda tu dia boleh kuasai, boleh pegang, boleh kawal sepanjang masa. Macam kasyaf ni, oh dia boleh pegang kasyaf tu. Tak, milik Allah belaka. Bahkan wali-wali Allah ni sentiasa berserah diri pada Tuhan. Mana-mana yang Allah bagi, diterima. Mana-mana yang Allah tak bagi pun, dia tak ada minta. Dia tak minta. Tak ada masa-masa, ya Allah aku nak jadi macam ni. Ya Allah, tak ada. Mereka malu dengan Tuhan. Mereka sentiasa, ya Allah apa yang kau buat pada aku ni lah yang terbaik. Dia sentiasa berserah. Maksudnya wali-wali Allah ni dia sudah yakin diri dia dalam genggaman Allah. Maka apa sahaja yang Allah kehendak atas diri dia, itulah yang direba, pasrah dah. Bahkan wali-wali Allah ni kadang-kadang malu, sakit pun, ya Allah sembuhkan aku. Tu pun malu dia cakap dengan Tuhan. Kenapa malu tuan-tuan? Dia tak sanggup untuk dia menolak apa yang Allah sedang beri ke atas diri dia. Itu yang Nabi Ayub malu nak angkat tangan tu. Kehalusan hati mereka dengan Tuhan terlalu tinggi. Adab mereka malu dengan Allah terlalu tinggi. Kadang-kadang kita ni rezeki banyak kat rumah kan, 800 sebulan dapat 1000. Kadang-kadang kita, ya Allah aku nak rezeki murah lagi. Wali-wali Allah ni RM1 dalam tangan pun malu lagi nak minta kepada Tuhan. Sebab apa? Masih ada RM1 ni. Mereka bukan tak nak minta, malu tuan-tuan. Sebab mereka rasa malu nak minta dunia dengan Allah. Tuan-tuan. Jadi kena kehalusan hati mereka dengan Tuhan terlalu tinggi sangat. Sebab tu bila mereka dengan Allah tu terlalu adabnya, terlalu mereka berjaga-jaga tentang pandangan Allah. Maksiat sah cerita memang tak ada lah tuan-tuan. Maksudnya sehalus itu hati mereka. Kadang-kadang mereka makan ni tuan-tuan, beradab makan. Nasi tumpah-tumpah ni kutip satu-satu ni tuan-tuan. Tengok orang senyum je tuan-tuan. Nak jaga hati jangan sombong dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kehalusan mereka dengan Tuhan itulah kadang-kadang Allah sayang sangat dengan mereka ni. Kadang-kadang ada orang yang hina mereka, maka Allah tunjukkanlah kebesaran ataupun Allah tunjukkanlah cinta Allah kepada mereka ni dengan Allah berilah kadang-kadang rezeki perkara tuan-tuan kita. Sekadar itulah tuan-tuan perkongsian kita pada pagi ini. Banyak oleh kerana rentetan kuliah ni orang tanya, boleh tak zikir hati tadi tuan-tuan? Itulah panjang kita cerita sampai kepada saat ini tuan-tuan ni. Jadi tentang zikir tajalli tu, maknanya itulah saya dah bagi hint-hint tu, tapi saya minta maaf saya tidak syarahnya terlalu banyak apa suasana ataupun keadaan sebenar tajalli tu, yang tu tuan-tuan PM saya lah tuan-tuan ya. Jadi maknanya perkara tu adalah perkara yang Allah akan beri kepada orang-orang yang Allah kurniakan makam-makam wali-wali lah. Dia akan dapatlah makam tajalli tu tuan-tuan ya. Sekadar itulah tuan-tuan perkongsian kita pada pagi ini. Apa yang paling penting tuan-tuan, zikirlah banyak-banyak kepada Allah tuan-tuan ya. Jadikan hati kita ni sentiasa hidup ingat kepada Allah. Dan tuan-tuan, nak Allah kasih, nak Allah sayang, kita kena ada perbuatan, kena ada praktikal. Maksudnya orang-orang yang semakin disayangi oleh Allah adalah orang yang semakin kuat mujahadah diri dia. Maksudnya mujahadah semayangnya, mujahadah zikirnya, mujahadah meninggalkan dosa dan maksiatnya. Jadi kita hidup kat dunia ni memang kita nak mencapai ke arah redha Allah tu sebenarnya. Bukan nak mencapai boleh kasyaf ke, boleh karamah ke, teruja dengan kurniaan Quran. Bukan. Kita just nak jadi hamba Allah yang Allah redha sahaja. Ada seorang wali Allah, dia kata apa?
Aku tak sangka aku nak jadi kekasih Allah. Sebab awal permulaan aku nak dekat dia pada Allah semata-mata aku nak redha dia je, ikhlas. Contoh orang jadi wali sebab dia ikhlas. Dia ikhlas betul-betul, dia nak jadi hamba, dia tahu diri dia adalah hamba Allah yang selayaknya memang untuk Allah, bukan untuk yang lain. Dia tahu dia nak balik kepada Tuhan. Maka ikhlas dia, tak sangka Allah angkat martabat dia. Jadi sebenarnya orang-orang yang Allah angkat martabat tinggi ni kerana keikhlasan dia. Kalau kita awal aku nak jadi boleh kasyaf, boleh berubah orang, habislah tuan-tuan, sebab kita tak ikhlas dah. Jadi tuan-tuan, maksudnya tak kiralah apa saja kelebihan tu, bukan kepada tujuan kita. Tujuan kita, kita nak mati, kita nak berjumpa dengan Allah, kita nak balik, Allah sayang kita, Allah redha kita sebagai hamba, kita balik kepada Allah, Allah suka dengan pengembalian kita. Allah tengok kita macam mak kita balik, apa Alun dah balik, seronoknya lama tak balik, rindunya ibu pada kamu. Esok kita balik ke madam mahsyar, Allah letakkan kita golongan-golongan orang-orang yang Allah kasih, Allah rahmati, Allah sayang kat kita. Allah tengok kita dengan senyuman, dengan kemanisan, dengan kegembiraan. Kita nak tu je, bukan nak apa pun. Kita nak Allah redha kita, sudah. Bila Allah redha, tak apalah, dunia akhirat selamat lah tuan-tuan. Jadi jaga hati dengan Tuhan tuan-tuan, insya-Allah. Jadi segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan tuan-tuan. Banyak-banyaklah doa kepada Allah supaya Allah bimbing kita atas jalan-jalan yang Allah redha sehingga menjadi kekasih-kekasih dia, insya-Allah tuan-tuan ya. InsyaAllah berjumpa lagi pada masa-masa akan datang. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.